Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Hanafi bin Muhammad Hakimi dari kelas 3 Jaya Wawasan. Hari ini saya akan menceritakan tentang satu kisah, iaitu kewafatan Rasulullah SAW. Selepas menunaikan ibadah haji yang pertama, sekaligus menjadi haji yang terakhir, Rasulullah SAW kembali ke Madinah dengan hati yang penuh gembira, lega dan juga tenang. Ini kerana baginda selesai menyampaikan risalah, melaksanakan tugas, menasihati umat dan meninggalkan mereka pada jalan yang terang. Malam umat Islam bagaikan siang dan mereka tidak goyah kecuali orang yang mendapat kecelakaan. Pada waktu itu, Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan Islam melalui perantaraannya. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 33 yang bermaksud ialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk, yakni Al-Quran dan agama yang benar, untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Pada awal tahun ke-11 Hijrah, Rasulullah SAW memerintahkan orang Islam menyiapkan satu pasukan tentera yang besar bagi memerangi Syam. Peperangan itu diikuti oleh ramai pembesar Muhajirin dan Ansar. Rasulullah SAW melantik Usamah bin Zaid yang ketika itu masih muda bagi memimpin pasukan besar. Pada ketika itu, usia Zaid belum menjejah lagi 20 tahun. Usamah dan pasukannya berangkat dan berkhemah di sebuah tempat yang terletak di luar Madinah bagi mempersiapkan diri. Namun selepas mengetahui Rasulullah SAW sakit, pasukan besar itu membatalkan hasrat mereka meninggalkan Madinah. Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah SAW diselimut dalam keadaan demam yang teruk. Para sahabat yang meletakkan tangan mereka di atas selimut Rasulullah SAW bertanyakan keadaan baginda. Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya kami para Nabi diberikan cubaan yang berat dan dilipat gandakan balasannya." Ketika keadaan baginda bertambah parah, Rasulullah SAW berpesan, "Suruhlah Abu Bakar mengimami solat." Rasulullah SAW berkata, "Orang yang paling aku percayai sebagai sahabat dan dalam hal harta kekayaan adalah Abu Bakar. Seandainya aku perlu memilih kekasih selain Tuhanku, tentu aku memilih Abu Bakar. Namun cukuplah dengan persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Setiap pintu masjid itu pasti tertutup kecuali pintu Abu Bakar." Ini juga merupakan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika tiba waktu duha, baginda memanggil Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan membisikkan sesuatu. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha menangis. Selepas itu, Rasulullah SAW berbisik lagi dan Fatimah pun tersenyum. Selepas Rasulullah SAW wafat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meminta Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha memberitahu beliau tentang sesuatu yang dibisikkan oleh Rasulullah. Sayyidatina Fatimah berkata, Rasulullah SAW memberitahu bahawa baginda akan meninggal dunia dalam sakitnya ini. Maka aku pun menangis. Baginda kemudian berbisik lagi dan memberitahu bahawa aku adalah keluarganya yang pertama akan mengikuti baginda. Maka aku pun tersenyum. Rasulullah SAW begitu mencintai Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ini kerana Sayyidatina Fatimah adalah penghulu para wanita beriman. Beliau melihat penyakit yang dideritai oleh ayahandanya begitu teruk. Beliau berkata, alangkah beratnya penderitaan ayah. Rasulullah SAW kemudian menjawab, tidak akan ada lagi penderitaan ayahanda kamu selepas hari ini.
Rasulullah SAW kemudian memanggil Hasan dan Husain. Baginda mencium kedua-duanya dan berwasiat supaya mereka melakukan kebaikan. Selepas itu, Rasulullah SAW memanggil para isteri baginda yang memberi pesanan dan mengingatkan mereka. Sakitnya semakin bertambah berat. Bekas racun yang dimakannya dahulu ketika di Khaybar meninggalkan kesan. Lalu baginda berkata, Aisyah, aku sentiasa merasakan peritnya makanan yang aku makan di Khaybar. Ini adalah waktunya pembuluh nadiku yang besar terputus kerana racun itu. Ketika roh akan meninggalkan jasad baginda, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyandarkannya lalu berkata, ini adalah sebahagian daripada kurnia Allah kepada aku. Rasulullah wafat di rumahku antara paru-paru dan dadaku. Allah menyatukan peluh aku dan peluh baginda ketika kewafatan baginda. Abdul Rahman bin Abu Bakar kemudiannya masuk dengan membawa siwak di tangannya. Pada ketika itu, Rasulullah SAW bersandar padaku. Aku melihat baginda memandang ke arah Abdul Rahman yang memegang siwak dan aku tahu bahawa baginda menyukainya. Aku berkata, mahu aku ambilkan siwak itu untuk kamu? Baginda mengangguk. Aku mengambil siwak itu dan menyerahkan kepada baginda. Adakah mahu aku lembutkan untukmu? Baginda mengisyaratkan lagi dengan kepalanya. Dan aku pun melembutkan siwak itu. Kemudian baginda membersihkan gigi dengan siwak itu. Baginda memegang bekas berisi air, memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh wajah dengan air itu. Baginda berkata, tiada Tuhan selain Allah. Setiap jiwa yang akan mati pasti mengalami sakaratul maut. Baginda mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, kumpulkan aku dengan para nabi dan orang soleh. Selepas itu, roh baginda terangkat dan baginda berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa ini terjadi tepat pada waktu duha Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Baginda wafat pada usia 63 tahun 4 hari. Baiklah, apakah iktibar daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW? Ada 4. Yang pertama, meyakini Allah bersifat kekal, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Manakala hidup manusia hanyalah sementara. Oleh itu, kita hendaklah mengisi masa dan usia kita dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, Nabi sangat sayang akan umatnya dan berpesan agar memelihara solat. Oleh itu, kita hendaklah membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan memelihara solat, membanyakkan selawat atas baginda serta mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq sentiasa membantu dan menyokong baginda sama ada dalam keadaan senang ataupun susah. Kita mestilah berusaha menjadi sahabat yang baik, menasihati dan sentiasa bersedia membantu rakan dalam perkara kebaikan. Yang terakhir, Usamah bin Zaid dilantik mengetuai angkatan tentera pada usia yang muda. Beliau dipilih kerana kekuatan dan keistimewaan yang dimiliki olehnya. Hal ini menunjukkan nilai kehebatan seseorang di sisi Allah dan Rasul adalah pada imannya dan bukan pada harta serta usia. Sebelum saya mengakhirkan penceritaan ini, saya akan memberikan satu rumusan, iaitu Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang terakhir diutuskan Allah kepada umat manusia. Selepas kewafatan Nabi, tugas menyebarkan dakwah Islam menjadi tanggungjawab kita semua. Itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.